وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan kita dapat sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini, minggu yang ke-6 lah, saya menangguh sementara kitab Safinatun Najah. Saya pergi kepada pembicaraan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu, yang mana dalam kitab Safinatun Najah hanya didatangkan pembicaraan fardu wudu ataupun rukun wudu yang 6 perkara. Tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan sunat-sunat ketika berwudu. Jadi sunat-sunat ketika berwudu ni untuk dapat kesempurnaan. Untuk dapat kesempurnaan ketika berwudu, maka perkara-perkara yang disunat ketika berwudu pun kita kena pelajari jugalah. Kena pelajari molek hak berkaitan dengan perkara-perkara yang disunat ketika berwudu. Apa amalan sekalipun, sama telah amalan yang fardu yang wajib, begitu juga dengan amalan-amalan yang sunat, kita lakukan menuruti ilmu. Terutama hak fardu, hak wajib lah. Begitu juga dengan perkara-perkara yang sunat yang kita amalkan. Biarlah kita tahu, pasti, berilmu, kemudian kita beramal dengan jelas. Bukan kita turut-turut orang. Kita buat dengan rasa-rasa kita, gamuk-gamuk kita, sesedak kita ada apa yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi bersabda, wal amalu tabi'un, dan amal ibadah ialah mengikut ilmu. Jadi biar jelas amal kita tu berdasarkan kepada ilmu. Termasuk juga amal-amal yang disunatkan. Jadi sebelum saya nak menyambung pembicaraan perkara yang disunatkan ketika membasuh muka, saya nak mengulangi sedikit lagi hak pembicaraan minggu lepas dan juga minggu yang terdahulu, pembicaraan berkaitan dengan ketika berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung, sunnah Nabi SAW dilakukan adalah secara himpun.
antara berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung. Dua-dua ni perkara disunat ketika berwuduk. Disunatkan pula kedua-dua ni berkomoh-komoh dan memasukkan air ke dalam hidung. Disunatkan himpun. Itu satu perkara sunat yang berasingan. Kemudian himpun tadi disunatkan dengan 6 cekok air. Dengan 6 cekok air. Tadah air dengan tangan kanan 3 cekok. Dengan sebelah tangan. Bukan dengan 12 tangan. Dengan sebelah tangan. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Yang banyak diamalkan, dipisahkan antara berkomoh-komoh 3 kali dengan 3 cekok air. Kemudian dipisahkan dengan memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dengan 3 cekok air. Jadi yang pertama, tertinggal sunnah Nabi, himpun. Dan kedua, tertinggal sunnah Nabi, iaitu dengan 3 cekok air. Buat sebagaimana saya sebut tadi, dapat je pahala sunat berkomoh-komoh 3 kali. Dapat je pahala memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Tapi tak ada dapat sunnah fadilah. Himpun antara berkomoh-komoh dan memasukkan air ke dalam hidung dengan 3 cekok air. Ini yang datang daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid. Di hujung hadis itu, Abdullah Zaid mengatakan bahawa summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu zalika salasan. Kemudian memasuk oleh Nabi SAW akan tangannya ke dalam bekas air. Maka berkomoh-komoh Nabi SAW dan memasukkan air ke dalam hidung oleh Nabi SAW daripada tangan yang satu. Daripada tangan yang satu. Sebelah tangan. Melaku oleh Nabi SAW demikian. Mana berkomoh-komoh serta masukkan hidung. Dengan yang satu Nabi buat 3 kali. Maknanya dihimpunkan serta dengan 3 kali 3 cekok air. Yang mana minggu lepas ada yang tanya pula. Kalau dengan sebelah tangan tak cukup air tu. 1 cekok untuk berkomoh-komoh separuh. Untuk memasukkan air ke hidung separuh. Cukup. InsyaAllah cukup. Kalau pakai 12 tangan, satunya Nabi pakai sebelah tangan. Pakai 12 tangan tu banyak dah lalu orang panggil. Pakai sebelah tangan. Yang mana minggu lepas ada dalam FB, komen dalam FB minggu lepas lah. Daripada Fauziah Abdullah, minggu lepas. Dia kata, Alhamdulillah, mula-mula himpunkan. Agak sukar nak bahagikan air antara berkomoh-komoh dengan memasukkan ke dalam hidung. Mungkin tapak tangan kecil mungkin. Lama-lama air itu lebih daripada cukup untuk masukkan dalam hidung. Sangat-sangat luar biasa. Bila 1 cekok lebih daripada cukup. Memang cukup. Kemungkinan
Separuh tu untuk berkomor, mungkin banyak sikit mungkin. Nak banding dengan memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi cukup dengan sebelah tangan. Macam mana cara dia? Ambil ni cekok air. Cekok air dalam koloh ke, air dalam beldi ke, ataupun tadah bawah pahip ke. Kalau air dalam koloh yang besar, tak muskil lah. Lepas tu macam mana air dalam beldi, air sedikit tak sampai 2 koloh, pergi cekok air dalam tu, tak jadi mustakmal ke air. Nanti insyaAllah selepas habis bicara perkara sunat ni, akan masuk bicara berkaitan dengan air. Tak akan jadi mustakmal. Dengan hanya semata-mata kita memasukkan tangan kita ke dalam air satu beldi untuk cekok air satu genggam, air beldi tersebut tidak akan jadi mustakmal. Nanti kita akan bicaralah air mustakmal atau air yang macam mana. Sebab banyak sangatlah, banyak jugalah saya sejumpa orang yang salah faham berkaitan dengan air mustakmal. Masuk tangan je, masuk jari sebatang je ke dalam air yang sedikit, terus dia katakan air jadi mustakmal. Itu tak betul sangatlah. Itu tak betul sangat. InsyaAllah nanti habis bicara perkara yang disunat dengan berwuduk nanti, akan pergilah pada pembicaraan berkaitan dengan air dalam kitab Safinatun Najah nanti, selepas kita kembali kepada kitab Safinatun Najah. Jadi ambil air dalam koloh cekok, ambil air dalam beldi contohnya, ataupun tadah bawah pahit boleh cekok. Separuh tu masuk ke dalam mulut. Masuk dalam mulut, kemudian berkomor-komor serok sampai ke halkum, pangkat sampai ke dalam. Lepas tu ludah sebelah kiri. Separuh lagi tu serok masuk ke dalam hidung, kemudian keluarkan kembali kepada sebelah kiri dengan secekok air. Selesai. Ambil cekok yang kedua, sama juga. Separuh berkomor-komor, separuh masuk air ke dalam hidung, kemudian hembus keluar daripada hidung. 2. Ambil cekok yang ketiga, separuh berkomor-komor, separuh masuk air ke dalam hidung. Itu yang paling afdal sekali. Itulah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau selama ni duduk masuk air ke dalam hidung. Pada ni. Ada orang balas tu dia kata ambil air guna tapak tangan yang sebelah saja. Tu cekok dia masuk dia. Tu wallahualam lah. InsyaAllah lah boleh faham lah. Jadi kalau yang mengikuti ni bukan orang Terengganu, kalau adalah perkataan saya tu kurang difahami, sabarlah. Sabar. Sebab saya dapat maklum balahnya memanglah setengah-setengah. Orang ni dia mungkin ambil masa sedikit lah untuk memahami slang logat yang saya gunakan. Walaupun insyaAllah saya cuba sebut perkataan dengan perkataan yang doklah ke negeri yang sangat. Tapi tak boleh lari lah. Saya orang Terengganu, kenalah ada slang Terengganu. Tak boleh lari. Tapi cuma saya doklah menggunakan logat slang Terengganu ni, hok pure doklah. Tapi hok ada sikit-sikit tu tak boleh lari dah. Sebab penting kita nak menyampaikan ilmu, kita kena kira jugalah. Orang yang nak belajar tu orang yang negeri Terengganu saja ke, ataupun ramai orang luar dari Terengganu. Kita kena jaga jugalah. Sebab untuk supaya dok cekok. Apa cekok ni contohlah. Contoh. Apa cekok ni? Mana ambil air segenggam, separuh masuk dalam mulut berkomor-komor, separuh serong. Tarik kepada hidung, kemudian hembus keluar separuh. Mana himpun dengan 3 cekok air. Kalau buat operasi yang lama tu, tak apalah, tinggal waktunya. Buat hak afdal, hak sunnah Nabi SAW yang disunatkan. Ini penting kepada ilmu ni.
Sunat. Betul lah sunat. Betul lah sunat. Tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebenarnya sebut mengelepah lah. Kalau tahu, insya-Allah orang akan beramal. Yang tak pernah buat himpun dengan 3 cekok air tu, puncanya apa? Puncanya tak tahu. Puncanya tak belajar. Tu rugi tu. Tu rugi. Maknanya kalau tahu insya-Allah pasti beramal. Orang kita bukan pemalas. Jadi beramal dengan sunnah yang afdal bagi kita ketika berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung dengan himpun antara keduanya dengan 3 cekok air. Habis. Ini hak minggu lepas. Kemudian dalam FB ni tak ada soalan dah tu. Hak berkaitan dengan berkomo-komo dan memasukkan air dalam hidung. Ni peher dia kata ni cekok tu Ustaz. Faham tu. Ni orang Kelantan mungkin faham lah. Dia hak biasa sayanya terpandang komen hak agak sulit sikit nak memahami logat ni. Logat Terengganu lah kita katanya. Hak biasa saya tengoknya orang Sabah, orang Sarawak. Orang Sabah, orang Sarawak. Hak biasanya dia payah sikit nak memahami. Sebab dia, dah kalau saya sendiri pun dengar orang Sabah, Sarawak bercakap, payah nak faham juga. Payah nak faham juga. Jadi maknanya dari segi logat slang tu agak jauh sikit. Jadi yang biasa payah nak memahami apa yang saya bicara ni, nak memahami bahasa tu biasa orang Sabah, Sarawak. Tapi alhamdulillah, yang nak belajar dia akan usahakan. Nak 1000 daya, tambah 1000 dalih. Gitu je lah. Tapi yang saya terpandang komen-komen tu, Sabah ke Sarawak ke, alhamdulillah mereka berusaha sebab nak belajar. Jadi selesailah, tak ada dah dalam FB pun tak ada dah. Timbul persoalan berkaitan dengan berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Nak pergi kepada membasuh muka. Membasuh muka serta berniat itu adalah fardu wuduk yang pertama dan yang kedua. Membasuh muka serta berniat wuduk itu fardu wuduk yang pertama dan fardu wuduk yang kedua. Itu kita sudah selesai bicara dahulu. Dan kalau yang mengikuti Terengganu FM ke melalui FB, yang mengikuti Manis FM ataupun yang mengikuti FB ke, kalau yang terdahulu tu tak mengikuti, boleh tengok balik dalam FB, boleh cari semula dalam FB. Sebab insya-Allah masih lagi dalam FB hak pembicaraan apa yang terdahulu yang saya sebut tadi, fardu wuduk yang pertama niat, fardu wuduk yang kedua membasuh muka. Itu selesai dah. Saya nak pergi pada perkara yang sunat. Ketika membasuh muka, disunatkan kita membasuh muka ni mulai daripada sebelah atas. Basuh muka disunatkan memulai daripada sebelah atas. Dah memanglah. Basuh muka ni orang basuh daripada atas ke bawah. Tak ada orang basuh muka ambil daripada dagu naik ke atas. Tu orang panggil songsang lah tu. Songsang kenapa? Terbalik itu tak ada orang buat. Tak ada orang buat basuh muka ni mula di tengah. Tak ada. Memang basuh muka ni mulai daripada atas. Dan memang disunatkan mulai membasuh muka daripada sebelah atas. Memang sunat. Basuh muka ni wajib. Itu fardu wuduk yang kedua.
Basuh daripada mana dulu? Daripada atas ke bawah. Daripada dahi lah. Turun ke kanan ke kiri, pipi serentak, kemudian terus ke bawah. Mungkinlah nanti kita akan bicara ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki. Di situ ada boleh nak mula daripada jari, boleh nak mula daripada siku. Kalau tangan, kalau kaki boleh mula daripada jari dan juga boleh mula daripada tumit. Hak tangan kaki je. Terkadang ada orang yang basuh tangan dia mula daripada siku. Ada orang yang basuh kaki mula daripada tumit. Disunatkan basuh tangan mula daripada jari sampai ke siku. Basuh kaki mula daripada jari barulah pergi kepada tumit, pergi pada buku lali. Sunat. Basuh tangan janji rata sampai ke siku. Basuh kaki janji rata sampai ke dua buku lali. Tu fardu wuduk. Nak mula tu. Mula daripada jari tangan, mula daripada jari kaki. Tu kadang-kadang ada yang buat, ada yang tinggal. Ada pun basuh muka, mula daripada atas ke bawah, memang orang buat gitu belaka. Memang buat gitu belaka. Basuh muka rata, itu fardu wuduk. Basuh muka mula daripada atas ke bawah, itu perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Kita basuh muka daripada atas ke bawah. Memang buat gitu belaka. Itu amalan kita. Basuh muka kita mula daripada atas ke bawah. Itu amalan kita. Kita buat seumpama tu mengikut ilmu ataupun tidak. Ni kita renung sendiri masing-masing. Memang ketika membasuh muka, semua orang akan mula daripada dahi turun ke bawah. Tidak ada orang yang buat songsang dengan mulai daripada dagu naik ke atas. Tidak ada. Semua membasuh muka fardu wuduk. Meratakan ketika basuh muka, tu fardu wuduk. Dan memang orang basuh daripada atas ke bawah. Itu sunat wuduk. Itu sunat ketika berwuduk, ketika membasuh muka. Cuma sekarang ni yang saya tanya tadi, yang kita kena muhasabahnya, kena kira balik. Yang kita basuh muka atas ke bawah ni, bukan bawah ke atas, ataupun mula dari tengah batang hidung ke tidak, mula daripada atas, ikut ilmu ataupun tidak. Basuh muka tu ikut ilmu lah. Sebab wajib basuh muka. Fardu wuduk yang kedua. Tapi basuh muka mula dari atas ke bawah ni, kenapa buat gitu? Mudah buat gitu. Jangan gitu. Hak saya baca hadis Nabi tadi. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Dan amal ialah mengikut ilmu. Kita basuh muka dari atas kerana mengikut ilmu bahawa basuh muka dari atas hukumnya adalah sunat. Gitu. Baru betul tengok Nabi kata. Wal amalu tabi'uh. Dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dipanggil amal. Jadi mana amalan kita, amalan sunat, basuh muka kita mulai daripada atas ke bawah. Kenapa kita buat gitu? Kerana kita belajar molek-molek dah. Ketika membasuh muka, fardu wuduk yang kedua, sunat mulai daripada atas, turun ke bawah. Sebab itulah. Bukan kerana senang buat, suka buat, selesa buat, tidak. Memang kita basuh muka dari atas ke bawah kerana sunat seumpama tu. Yang berbetulan dengan senang buat, suka buat, tak apalah. Tapi kita buat gitu, ikut ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dipanggil amal. Wal amalu mubtada'. Tabi'uh khabar. Kalau ngaji ilmu nahu. Mubtada' khabar ni ain tula, benda sama. Nak panggil amal ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah ia dipanggilkan amal.
Macam mana kalau kita basuh daripada atas ke bawah hanya kebetulan? Memang kita buat basuh muka atas ke bawah. Tabi'un ikut ilmu ke kebetulan? Oh, kita buat gitu semua selama ni. Ikut ilmu ke? Tak pernah belajar kata basuh muka ni sunat basuh dari atas ke bawah. Yang kita belajarnya basuh muka tu fardu wuduk yang kedua. Tu tetap dah. Itu fardu wuduk yang kedua. Tapi basuh muka ni cara dia. Nak mula basuh daripada kawasan mana? Yang memang kita buat daripada atas ke bawah. Kita buat atas ke bawah. Kenapa tu atas ke bawah? Kerana kita belajar dalam kitab. Sunat buat gitu. Dia panggil beramal ialah mengikut ilmu. Tapi kita belajar basuh muka je. Fardu wuduk. Lepas tu mula dari atas ke bawah sunat tu. Kebetulan je kita buat. Macam mana tu? Bukan beramal mengikut ilmu dia panggil. Dia dapat pahala amal ke tidak? Sebab tidak mengikut ilmu. Sebab Nabi sebut wal amalu tabi'un. Dan amal yang mengikut ilmu. Maka amal tu dengan niat yang ikhlas dapat pahala. Amal turut ilmu. Amal berdasar kepada ilmu. Dan amal tu dengan ikhlas. Maka amal tu pun dapat pahala. Sebab dipanggil amal. Amal ibadah. Yang pertama mengikut ilmu. Dan amal tadi dengan ikhlas. Maka amal tu dapat pahala. Sebab amal mengikut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tetapi tadi macam mana dengan kebetulan. Bukan mengikut ilmu. Di sini ulama berbeza pandangan. Satu pandangan, apabila tidak mengikut ilmu, hanya kebetulan betul, tidak dapat pahala, tidak dinamakan amal. Takkan dapat pahala. Satu pandangan, walaupun tidak mengikut ilmu, wal amalu tabi'uh, Nabi kata amal ikut ilmu, walaupun tidak mengikut ilmu, tapi kebetulan. Kebetulan dengan hak sunat. Maka dapat pahala itu pada satu pandangan. Tu. Faham tak ni? Tak apalah. Pakai pandangan boleh pahala jugalah. Walaupun hanya kebetulan. Tapi nak ceritanya, ulama berbeza pandangan. Dapat pahala ke tidak. Sebab hanya kebetulan. Bukan beramal mengikut ilmu. Faham tak ni? Biarlah kita buat apa pun. Wajib terutama. Dan juga sunat. Kita buat biarlah mengikut ilmu. Faham tak ni? Kita pun tahulah petang ni. Sunat basuh muka daripada atas ke bawah. Payah apa kita nak dapat ilmu tu? Payah apa nak dapat ilmu tu? Allah payahnya lah ilmu. Sunat basuh muka mula dari atas. Payah apa? Mudah je. Kemudian, ilmu ni, ilmu yang amalan harian. Ilmu amalan harian, insya-Allah ilmu tu kita tak akan lupa. Sebab nanti kita nak solat maghrib. Kita nak solat maghrib. Kita ambil wuduk. Kita pun basuh muka. Kita basuh dari atas ke bawah. Kita ingat. Sunat buat gitu tu. Basuh atas ke bawah. Jadi ni ilmu hak amal sepanjang masa ni. Wuduk berapa kali sehari? Faham tak ni? InsyaAllah kalau ilmu yang berkait dengan amal sepanjang masa ni, bab taharah, bab semayang, bab berjemaah, itu insyaAllah kita akan ingat selama-lamanya. Sebab memang amalan kita sepanjang masa. Berwuduk ni, tiap-tiap hari tu berapa kali pun tak tahu. Tapi kenapa kita tak tahu pun hukum sunat? Basuh muka mula daripada atas. Sebab kita kurang amati ilmu yang berkait dengan amal yang kita amal sepanjang hari. Semayang 5 kali. Wuduk bukan 5 kali.
Nak pegang Quran, ambil wuduk. Nak semai sunat, ambil wuduk. Hak 5 kali, semai fardu. Kalau bilang-bilang sehari semalang ni, nak tidur, ambil wuduk. Berapa kali ambil wuduk? Amalan kita dah tu. Tapi ilmunya tak lengkap. Walaupun berkait dengan perkara sunat, rugilah. Kita kata ambil molek ni. Peluang yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh belajar mudah-mudah, buka radio Mani FM ataupun buka Facebook Mani FM, boleh belajar. Tak ada telinga je. Senang je. Ini hak Tuhan keluasan. Maka ambil peluang molek. Ambil peluang molek, kita belajar. Biar kita buat, walaupun perkara sunat, buat jelas dengan ilmu yang kita pelajari. Kemudian, ketika kita membasuh muka, basuh muka fardu wuduk, itu jelas dah. Dia ada kanan, dia ada kiri. Mana kanan? Pipi kanan. Mana kiri? Pipi kiri. Yang mana di antara perkara yang disunatkan ketika berwuduk adalah tayamun, dipanggil. Tayamun. Tayamun. Bukan tayamum. Tayamun. Tayamun ni mendahulukan kanan atas kiri. Kalau dalam kitab disebut tayamun, ya alif, mim, nun. Tayamun. Kita tukar dengan tayamum kan? Tayamum tu bicara lain. Itu ya, mim, mim. Itu tayamum. Ini tayamun, ya alif, mun, tayamunun. Tayamunun, mim, nun. Tayamunun, tayamun. Mendahulukan kanan atas kiri. Kalau dalam kitab biasa disebutnya menganan. Mengkanan ke menganan ke, tak tahulah. Tapi saya sebut panjanglah. Tayamun, mendahulukan kanan atas kiri. Itu tayamun. Kalau kitab disebut menganan ataupun mengkanan. Tapi kalau disebut kata menganan, muskil pula lah. Menganang ni. Takut tak faham. Jadi tayamun, mendahulukan kanan atas kiri. Sebab Nabi kasih, Nabi suka mendahulukan kanan atas kiri. Nabi yuhibbut tayamuna fi tatahhurihi wa sya'nihi kulli. Nabi kasih, suka mendahulukan kanan ketika bersuci dan pada kelakuan Nabi sekaliannya. Mana kelakuan Nabi hak mulia, Nabi akan mulai sebelah kanan. Nabi kasih dengan mendahulukan kanan. Jadi ketika berwuduk ni memang ada tuntutan tayamun, mendahulukan kanan atas kiri. Tetapi ketika membasuh muka, antara pipi kanan dengan pipi kiri, walaupun ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, tetapi disunatkan membasuh sebelah kanan pipi, sebelah kiri pipi kiri secara serentak. Disunatkan basuh serentak antara pipi kanan dengan pipi kiri. Pada ni. Sebab dia di antara anggota mudah dibasuh secara serentak. Dia yang terdahulu, yang ada dua anggota juga, tangan kanan dan kiri adalah dua tapak tangan. Dua tapak tangan yang permulaan wuduknya basuh tangan
basuh dua belah tangan serta membaca bismillah serta hati berniat membasuh tangan sebagai sunat wuduk. Maka ketika membasuh tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Disunatkan basuh serentak antara tangan kanan dengan tangan kiri. Sunat basuh serentak. Sunat basuh serentak. Faham tak ni? Sama tadi pergi pada basuh muka. Pipi kanan, pipi kiri, sunat basuh serentak. Nanti akan pergi kepada sunat sapu dua telinga. Jadi, dua telinga ni ada kanan kiri juga. Telinga kanan sebelah, telinga kiri sebelah. Ketika sapu telinga, sunat sapu serentak. Dia tidak ada sunat mendahulukan sapu telinga kanan, kemudian sapu telinga kiri. Tidak ada. Tidak ada. Faham tak ni? Sunat sapu dua telinga serentak. Yang sunat mendahulukan kanan atas kiri ni sidang pendengar adalah ketika membasuh tangan sampai ke siku fardu wuduk yang ketiga. Sunat basuh tangan kanan dahulu sampai ke siku, barulah basuh tangan kiri. Fardu wuduk yang kelima, membasuh dua belah kaki. Itu pun sunat membasuh kaki kanan dahulu, kemudian basuh kaki kiri. Itu ada sunat mendahulukan kanan atas kiri. Membasuh dua telapak tangan, sunat wuduk yang pertama, disunatkan basuh serentak. Ketika membasuh muka, pipi kanan, pipi kiri, sunat basuh serentak. Ketika sapu telinga, telinga kanan, telinga kiri, sunat sapu serentak. Faham tak tu? Dia tidak ada sunat mendahulukan sebelah kanan. Melainkan. Ketika membasuh dua pergelangan tangan, ketika membasuh dua pipi, ketika menyapu dua telinga, ada juga sidang pendengar sunat mendahulukan sebelah kanan. Ni kita di penghujung dah ni. Tinggal 5 minit lagi masanya. Mungkin tak habis lagi lah saya bicara berkaitan dengan perkara sunat ketika membasuh muka. Membasuh muka fardu wuduk yang kedua. Bilakah ketika sunat mendahulukan kanan atas kiri tayamun? Ketika membasuh dua pergelangan tangan, ketika membasuh dua pipi, ketika membasuh muka. Dan bilakah disunatkan mendahulukan sapu telinga kanan, kemudian barulah sapu telinga kiri. Ada sunat mendahulukan kanan atas kiri juga. Selain daripada basuh tangan sampai ke siku, sunat mendahulukan sebelah tangan kanan. Membasuh kaki, sunat membasuh kaki kanan terlebih dahulu. Dalam keadaan kita hanya dapat menggunakan sebelah tangan. Ketika kita hanya dapat menggunakan sebelah tangan. Sama ada memang seseorang tu kudung, tangan hanya ada sebelah. Tangan dia ada sebelah je, sebelah tu tidak ada. Dia OKU, cacat. Dia kudung tu daripada asal jadi ke, kudung tu kemudian ke, sama je lah. Maka dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Sebab dia hanya ada tangan sebelah. Sama juga sidang pendengar yang ada dua tangan, tapi satu tangan saja boleh digunakan. Hak tadi saya contohkan orang kudung. Ataupun orang ada dua tangan. Sebelah tangan tu jadi kena angin ahmar. Sebelah tangan tu sudah tidak boleh digunakan. Samalah. Sama macam kudung jugalah. Dia hanya ada satu tangan saja yang boleh digunakan. Ni tak ni. Dua-dua tangan comel.
Dua-dua tangan sihat. Tapi dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Sebab apa? Sebab sebelah tangan dia kena pegang wayar getah. Faham tak tu? Sebelah tangan dia kena pegang cerek air. Nampak tak? Maknanya ketika berwuduk hanya tangan kanan saja boleh digunakan. Tangan kiri dia pegang wayar getah. Tangan kiri dia pegang cerek air. Itu contoh. Tak apalah, nanti kalau tak sempat minggu hadapan saya ulang balik. Jadi bila dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan dia pegang wayar getah, dia pegang cerek air, kita ambil daripada mula-mula. Mula-mulanya basuh pergelangan tangan. Dia kena basuh tangan kanan dahulu serta membaca Bismillahirrahmanirrahim serta niat basuh tangan sebagai sunat wuduk. Selesai? Lepas tu tukar tangan kanan peluk pegang cerek air, basuh tangan kiri. Itu sunat kanan dahulu. Kemudian sampai masa basuh muka, tangan kiri dipegang wayar getah. Jadi dia basuh daripada atas. Dia sunat basuh dari atas. Dia tangan kiri pegang cerek air, basuh daripada atas. Jadi wayar getah ni basuh muka, cerek air ni basuh muka. Tangan sebelah je boleh digunakan. Maka daripada dahi disunatkan dia turun ke sebelah pipi kanan dahulu, barulah pusing pada pipi kiri. Sunat menganang. Turun kepada pipi kanan dahulu dan turun pada pipi kiri. Mana apa tu? Sunat mendahulukan pipi kanan daripada pipi kiri sebab dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan saja. Selesai. Dia pun nak sapu telinga. Dia basah tangan kanan, dia pun mana sebelah tangan dia pegang wayar getah, dia pegang cerek. Jadi dia basah tangan kanan, dia pun sapu telinga kanan terlebih dahulu. Lepas tu wayar getah, cerek air, tangan kanan pula pegang. Dia basah tangan kiri, dia pun sapu telinga kiri pula. Di situ ada sunat mendahulukan telinga kanan, menyapu telinga kanan daripada kemudian barulah menyapu telinga kiri. Jadi basuh kedua pergelangan tangan, ketika membasuh dua pipi, basuh muka, ketika menyapu dua telinga, sunat mendahulukan sebelah kanan, kemudian barulah sebelah kiri, jikalau hanya boleh menggunakan sebelah tangan saja. Hak kudung tu sama telah lah. Ataupun ada dua tangan, tapi satu tangan kena angin ahmar sudah tidak boleh digunakan. Ataupun tangan kedua-dua molek, tapi sebelah digunakan untuk pegang wayar getah. Ataupun sebelah digunakan untuk pegang cerek air. Jadi setakat itulah untuk petang ni. Jadi bab basuh muka ni tak selesai lagi lah. Bukan bab basuh muka fardu wuduk yang kedua. Bab perkara yang disunatkan kita buat ketika membasuh muka. Jadi insyaAllah minggu-minggu hadapan saya masih lagi bicara berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika membasuh muka. Jadi insyaAllah saya akan susung sunat wuduk ni mengikut apa yang kita amal. Apa yang kita duk amal ketika kita berwuduk. Hak campur dengan hak ketika kita hak sunat, kemudian hak wajib. Hak wajib tu ada pula perkara disunatkan. Kita insya-Allah saya akan susung seumpama tu. Sebab yalah cuma ambil dalam kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Safinatun Najah tidak ada bicara berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.